Saya dapat satu soalan lagi pada rakan Facebook. Beliau bercerita dan bertanya soalan. Puan dia cerita, dia kata rumah dia ada TV tapi tak ada siaran. Dah 5 tahun, tapi bila balik kampung, anak-anak dia dapatlah tengok cerita kat TV. Entah, dia kata tiba-tiba bila anak tengok kat TV, dia nampak ada satu adegan adegan rogol, ya. Dan anak dia terus tanya, anak dia perempuan 10 tahun. Dia tanya, "Mama, apa lelaki tu buat? Rogol tu apa?" Jadi ibu ni, puan ni, dia blur. Macam mana aku nak jawab ni? Jadi dia kata, rogol tu lelaki tu nak bunuh perempuan tu, dia potong tangan, dia potong kaki. Dan puan ni kata, entah apa-apalah saya merepek. Dan dia jawab dan agar dia takut. Okey, baik. Sebenarnya kesan kepada jawapan seperti ini adalah anak akan memegang maksud rogol seperti itu sampai besar. Nanti bila dia sedar, oh salah lah apa mak aku cakap. Begitulah dulu pemahaman masyarakat kita. Kenapa boleh mengandung? Maka kita tengok TV, oh pegang-pegang tangan, mengandung lah, kan? Kenapa ada budak tu sampai boleh melahirkan anak? Maka kita nampak, oh sebab ni. Sedangkan secara tepatnya adalah something happen dan apa benda yang kita nak kena ceritakan. Nah, sekarang untuk menjawab tentang bagaimana rogol atau maksud perkataan rogol itu sendiri, sukalah untuk saya nak kembalikan kepada asas tentang pendidikan seksualiti itu sendiri. Sebenarnya dalam masyarakat kita ni, kalau sebut tentang pendidikan sex education, orang sangat allergic sebab ada perkataan seks, maka mereka cadangkan tukarlah nama lain, jangan panggil nama ni. Sebenarnya pendidikan seksualiti itu adalah nama yang betul lah, cuma yang membuatkan orang tak faham sebab mereka hanya menganggap pendidikan seks itu nak ajar budak buat seks. Sebenarnya tak. Maka keluarlah hujah-hujah, tak payah ajar, nanti budak-budak pandai sendiri, lembu kambing elok je beranak, tak ada pun siapa ajar dia masa kecil, mak dia pun tak ajar, kan. Kita tak boleh samakan haiwan dengan manusia, sebab manusia ni mereka ada akal, ada intelek. Maka menjadi tugas kita untuk memahamkan pada anak seksualiti ini adalah seperti apa. Pendidikan seksualiti dia memiliki 5 dimensi yang biasa orang sebut dan orang nampak adalah dimensi pertama. Apa dia? Physical. Ya, physical tu macam mana? Touch, sentuhan, termasuklah berkaitan dengan posisi seksual. Ini dimensi fizikal yang selalu orang ulang-ulang. Sebenarnya ia adalah salah satu aspek saja. Dimensi yang kedua adalah dimensi yang dipanggil kognitif ataupun intelek. Ya, sebenarnya organ seksual yang paling penting dalam tubuh badan manusia bukan kemaluan tapi otak. Oleh kerana ibu bapa guru pertama untuk ajar anak tentang pendidikan seksualiti, kita sebenarnya nak membetulkan pemahaman anak kita. Sebab di situlah organ seksual yang paling penting. Bila otak rosak dengan pornografi, maka rosaklah budak tu. Bila anak memahami istilah tentang rogol pada jalan yang salah, maka dia akan memegang dalam otak dia dengan memahamkan konsep yang salah tentang perkataan rogol. Jadi kita kena ingat, anggota badan seksual, saya ulang sekali lagi, adalah otak manusia. Dimensi yang ketiga adalah dimensi yang kita panggil sebagai emosi. Okey, bila kita berbicara tentang hubungan seksual, dia perlu berlangsung dalam keadaan emosi, kasih sayang, respect each other. That's why our religion minta manusia untuk berkahwin, supaya hubungan itu berlaku suka sama suka. Maksudnya ada belayan, ada perasaan empati, kasih sayang, tidak ada paksaan, sebab ia ada unsur emosi. Dan anak perlu faham, rogol terjadi bila pelaku pemangsa tidak meletakkan emosi mangsa itu di tingkat atas. Maka rogol salah kat sini sebab ia untuk kepuasan satu pihak saja. Sebab itu dia salah. Dia rogol dan ia adalah jenayah. Kalau hubungan yang betul, hubungan seksual adalah dia kena hormat pasangannya. Ya, sebab itu dalam agama mereka perlu berkahwin, ya, yang disarankan oleh agama itu sendiri. Kat sinilah kita boleh cerita pada anak tentang rogol. Nah, saya sambung sikit lagi. Dimensi yang keempat adalah dimensi sosial. Anak kita, dia pergi ke sekolah, dan dimensi sosial ni lah yang paling banyak anak kita berhadapan. Apa itu sosial? Sosial ni bagaimana cara anak kita berkomunikasi dengan masyarakat, dengan kawan-kawan. Di sini kita boleh didik anak kita tentang private part yang pernah saya sebutkan. Bagaimana dia nak respect orang lain, bagaimana dia nak berbicara dengan orang lain, bagaimana dia nak memastikan tidak berlaku sentuhan tak selamat, sentuhan selamat, batas-batas pergaulan. Nampak? Penting, kan? Dan yang melengkapkan dimensi fizikal, emosi, kognitif, intelek,
dan juga emosi sosial. Dimensi sosial adalah yang kelima, dimensi spiritual. Yes, kita adalah seorang yang ada agama. Maka yang melengkapkan semua itu adalah bagaimana anak itu perlu faham soal dosa dan pahala. Bila buat ni dosa, bila buat ni pahala. Itu yang kita nak tanam kepada anak kita. Dan akhirnya bila anak bertanya tentang, jangan cerita tentang rogol, tentang cabul ke, liwat ke, asas yang 5 tadi ada, maka kita mudah je nak jawab. Kenapa rogol salah? Sebab dia melanggar daripada aspek spiritual itu sendiri. Kenapa rogol itu salah? Sebab dia jenayah. Dia tak hormat individu yang menjadi mangsa. Dia membuatkan orang itu akan trauma. Maka anak itu akan faham. Nah, sekarang ni rogol tu apa benda? Ya, rogol itu adalah seperti yang saya pernah sebutkan, rogol adalah bila mana ada kemaluan lelaki dimasukkan pada kemaluan perempuan, ya, dengan cara paksaan. Ataupun rogol definisi yang kedua yang kita faham adalah bila hubungan seks itu berlaku ataupun zina, suka sama suka, tapi yang terlibat tu mereka yang bawah umur, sama ada kedua pelajar ini bawah umur, bawah 16 tahun, ataupun yang perempuan bawah 16 dan yang lelaki atas daripada usia tu, tetap juga jadi rogol walaupun suka sama suka. Dan anak kena faham apa itu hukuman bagi perogol, kan? Mereka akan dipenjarakan 20 tahun penjara sebatan. Dan bayangkan kalau walaupun hubungan itu suka sama suka, yang lelaki lama dalam penjara, tapi yang perempuan kebiasaannya dia dapat perintah mahkamah dan dirujuk ke rumah bimbingan, akan dibimbing selama 2 tahun. Benda ni lah yang kita kena tanamkan dalam masyarakat kita daripada awal. Walaupun puan tadi anak dia ber-10 tahun, tapi dia berhak untuk tahu tentang benda ni, supaya dia mendapat maklumat yang tepat daripada orang yang tepat sebelum orang lain yang menyampaikan. Thank you.